Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurzulaikha binti Nurisan 056614. Baik, pada hari ini kami akan membentangkan dua tajuk. Yang pertama ialah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif dan yang kedua Bai'atul Aqabah pertama dan yang kedua. Sebelum saya menceritakan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif, mari kita imbau kembali peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh Rasulullah sebelum keluar daripada Makkah ke Taif, iaitu di mana berlakunya banyak penentangan dan penyiksaan yang telah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kematian dua orang yang terpenting dalam hidup Rasulullah, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan bapa saudaranya Abu Talib. Jadi Rasulullah membuat keputusan untuk keluar dari Makkah dan merantau ke Taif untuk mencari perlindungan sekaligus mendapat sokongan daripada kaum kabilah Thaqif, iaitu kaum Taif. Dan baginda sangat berharap mereka kaum Taif ni dapat menerima kedatangan Rasulullah ke sana dan apa yang diturunkan Allah kepadanya. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, Rasulullah telah keluar ke Taif yang terletak lebih kurang 60 batu dari kota Mekah. Perjalanan baginda pergi dan pulang adalah dengan berjalan kaki bersama Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasulullah. Setelah baginda tiba ke Taif, baginda telah menemui 3 saudara daripada pemimpin kabilah Thaqif, iaitu Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib, anak kepada Amr bin Umair al-Thaqafi. Ketika itu, Rasulullah telah menyeru mereka kepada Islam dan meminta pertolongan dan sokongan untuk Islam. Tetapi mereka menolak seruan Rasulullah. Apa jawapan mereka? Salah seorang di antara mereka berkata, Allah telah mengoyak tirai Kaabah sekiranya engkau yang diutuskan sebagai Nabi. Berkata yang lain, tak ada orang lainkah untuk diutuskan Allah selain dari engkau? Kata yang ketiga pula, demi Allah, aku tak hendak bercakap dengan engkau jika kau utusan Allah. Maka kau adalah lebih bahaya untukku menjawab ucapanmu. Dan jika kau berdusta, maka tak seharusnya untukku menjawab. Setelah mendengar kata-kata kejian daripada mereka, Rasulullah pun bangun keluar daripada situ dan meminta agar mereka tak hebohkan perbincangan itu. Sebenarnya, penduduk Taif adalah mereka yang bersikap dengan lemah lembut. Kenapa peristiwa seperti ini berlaku? Kerana sebelum Rasulullah tiba ke Taif, kaum Quraisy telah menghasut kabilah-kabilah Taif ini agar tidak menerima seruan dan kedatangan Rasulullah. Dan selepas peristiwa itu, selama 10 hari Rasulullah berada bersama penduduk Taif. Rasulullah berusaha mengajak mereka kepada Islam, tetapi apa yang menyedihkan, tiada seorang daripada kalangan pembesar yang menerima dakwah baginda. Tetapi mereka malah berkata, keluarlah kamu dari negeri ini, sambil mereka memaki hamun, mengejek-ngejek kata-kata kejian kepada Rasulullah. Kemudian mereka mengarahkan khadam-khadam mereka dan anak-anak kecil nakal berbaris sepanjang jalan keluar dari Taif, hanya untuk melontar Rasulullah dengan lontaran anak-anak batu. Sungguh sebab keadaan yang Nabi lalui ketika itu, lontaran-lontaran itu telah melukai susuk tubuh baginda sehingga pecah-pecah dan berlumuran darah pada kasut baginda. Manakala Zaid bin Harithah ketika itu cuba sedaya upaya membentengkan tubuh pada Nabi, melindungi Nabi dengan dirinya sehingga banyak luka yang terdapat pada kepala Zaid bin Harithah. Akhirnya suasana itu reda. Anak-anak kecil nakal tadi tidak lagi mengekori baginda. Setelah baginda sampai ke sebuah dusun kepunyaan Utbah bin Rabi'ah, di dusun itu Rasulullah berhenti di bawah pokok anggur dan menyandarkan belakangnya, di mana di situ terdapat 2 orang lelaki yang telah melihat baginda. Di situlah baginda mengangkat tangan lalu berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah sahaja tempat aku mengadu kelemahan tenagaku.
Engkaulah yang menerangi kegelapan dengan urusan di dunia dan di akhirat menjadi baik. Aku berlindung denganmu dari turunnya ke atasku kemurkaanmu atau terturunnya kemarahanmu. Bagi engkau tempat kembalinya hingga tercapai keredaanmu. Tiada daya dan upaya kecuali denganmu, ya Allah. Ketika itu, dua anak lelaki Rabi'ah yang telah melihat Rasulullah dalam keadaan lemah dan bersedih, terasa kasihan, lalu menyuruh hambanya yang bernama Adas membawa sepiring buah anggur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa Rasulullah nak makan, baginda menyebut bismillah, kemudian baru dimakannya buah anggur itu. Adas yang melihat perbuatan itu merasa takjub lalu bertanya Rasulullah, "Apa yang kamu ucapkan tadi? Belum pernah aku mendengarnya dari penduduk di sini." Lalu Rasulullah bertanya kepada Adas, "Kamu berasal daripada mana? Apa agamamu?" Adas pun menjawab, "Aku beragama Nasrani dan asalku dari Ninawa." Rasulullah pun berkata, "Jadi kamu ni dari kampung seorang lelaki yang soleh yang bernama Yunus bin Matta?" Adas pun bertanya, "Bagaimana kamu kenal Yunus bin Matta?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Itu saudaraku, kerana dia Nabi dan aku pun Nabi juga." Ketika itu, Adas pun terus ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Rasulullah kuat-kuat lalu mencium kepala, kedua kaki dan tangan baginda. Ini menggambarkan bahawa Adas begitu gembira dapat bertemu dengan seorang Nabi utusan Allah. Setelah Adas mengetahui tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Adas telah memeluk agama Islam. Setelah itu, Rasulullah menyambung lagi perjalanannya sehingga sampai di Qarnul Manazil atau Qarnus Sa'alib. Ketika tibanya Nabi di situ, Rasulullah memandang ke arah langit. Tiba-tiba, kelihatan awan mendung yang tebal sedang memayungi baginda. Dalam masa yang sama, Rasulullah melihat ada Jibril alaihissalam bersama malaikat penguasa gunung. Sambil Jibril alaihissalam menyeru dengan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mendengar setiap perkataan dan tindakan teruk mereka terhadapmu dan Allah telah mengutuskan malaikat penguasa gunung untuk kau perintahkannya bertindak apa yang kau inginkan terhadap kaummu itu." Kemudian, malaikat penguasa gunung tadi memanggil baginda serta memberi salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Wahai Muhammad, Allah telah mendengar tentang kaummu dan tidak balas mereka terhadap seruanmu. Aku adalah malaikat segala gunung yang diutuskan Allah dan perintahkanlah apa yang kau mahu. Sekiranya kau mahu aku hempapkan mereka dengan bukit Al-Akhshabain itu, nescaya aku boleh lakukan." Jawab Rasulullah, "Jangan lakukannya. Tapi apa yang aku harapkan agar Allah mengeluarkan zuriat dari keturunan mereka itu yang akan menyembah Allah yang esa tanpa mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun." Setelah berakhir pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat penguasa gunung tadi, Rasulullah beredar daripada kawasan itu dan berjalan sehingga tiba di suatu dusun kurma. Di dusun itu, baginda berehat dan bangun di tengah malam untuk mengerjakan solat sunat dan membaca Al-Quran. Ditakdirkan Allah, sekumpulan jin telah melintasi kawasan itu dan terdengar segala bacaan Rasulullah, di mana Allah telah menyebut peristiwa ini dua tempat dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surah Al-Ahqaf yang bermaksud, "Dan ingatlah peristiwa semasa kami menghadakan satu rombongan jin datang kepadamu, wahai Muhammad, untuk mendengar Al-Quran. Setelah mereka menghadiri bacaannya, berkatalah setengahnya kepada yang lain, 'Diamlah kamu untuk mendengarkannya.' Kemudian, setelah selesai bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya untuk memberi ingatan dan amaran. Mereka berkata, 'Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sesudah Nabi Musa, yang membenarkan kebenaran kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya, lagi memimpin kepada kebenaran iaitu Tauhid dan ke jalan yang lurus agama Islam.
"Wahai kaum kami, sahutlah seruan Nabi Muhammad yang mengajak ke jalan Allah, serta berimanlah kamu kepadanya, supaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan menyelamatkan kamu dari azab siksa yang pedih." Surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 31. Dan yang kedua, Allah telah berfirman di dalam surah Al-Jin, "Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku baca. Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang susunannya, kandungannya sungguh menakjubkan. Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lalu kami beriman kepadanya, dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami." Surah Al-Jin ayat 1 dan 2. Ternyata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pun menyedari tentang kehadiran beberapa jin itu, melainkan Rasulullah mengetahui setelah Allah memberitahunya tentangnya. Adapun ayat-ayat yang diturunkan mengenai peristiwa ini, kandungannya membawa bisyarah kejayaan dakwah Rasulullah. Malah, tiada sesuatu kekuatan di dunia ini yang mampu menghalang penerusan kejayaan ini. Malah, pertolongan dan berita gembira ini telah memberi tekad dan kekuatan baru kepada Rasulullah untuk kembali ke Makkah dan memulakan kerja dakwahnya dengan satu perancangan baru yang penuh semangat dan azam. Semasa Rasulullah bergerak pulang ke Makkah, Zaid bin Harithah yang mengiringi baginda bertanya kepada Rasulullah. Zaid bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana Tuan mahu pulang ke Makkah? Bukankah mereka telah memundau dan mengusir kamu?" Rasulullah pun membalas, "Wahai Zaid, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberi pertolongan dan jalan keluar. Maka sesungguhnya Allah jualah yang menolong agamanya dan membantu nabinya." Setibanya di sepadan Mekah, Rasulullah telah mengirim utusan dari puak Khuza'ah kepada Mat'am bin Adi untuk memberitahu yang baginda mahu masuk ke Makkah di bawah perlindungannya. Harapan dan hasrat Rasulullah diterima baik oleh Mat'am, dan akhirnya Rasulullah pun selamat masuk ke kota Makkah. Sekian saja peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang hidup hijrah Rasulullah ke Taif. Seterusnya, saya menyerahkan pembentangan ini kepada sahabat saya. Terima kasih kepada sahabat saya sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayang Mira Marsita binti Awang Muhammad, nombor matrik 055556. Pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan dengan mengemukakan pengajaran dan renungan daripada kisah penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Taif. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengajar kita supaya sentiasa bersabar dalam menghadapi cabaran dan dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW ketika ingin mengemukakan hasratnya kepada ketua-ketua puak Thaqif, tetapi seruannya itu ditolak dan puak Bani Thaqif bertindak penuh kekasaran terhadap Rasulullah SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas perbuatan mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah. Walaupun mungkin ada yang berkata bahawa Nabi Muhammad SAW sering berdoa dan mengadu perihal dirinya dan kaum bangsanya, bukankah ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW merasa bosan dan terbeban lantaran usahanya tidak memberikan hasil? Sebaliknya mendapat azab siksaan yang semakin hari semakin bertambah. Sebenarnya setiap dugaan yang kita tempuhi selama ini adalah salah satu cara untuk kita mentaati dan mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dapat kita simpulkan bahawa kita sebagai umat Islam haruslah sentiasa bersabar ketika menghadapi sebarang dugaan dan rintangan di dunia ini, seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, "Bersabarlah seperti mana kamu melihat aku bersabar." Yang kedua, bila kita perhatikan dengan teliti setiap peristiwa Rasulullah SAW bersama-sama kaum bangsanya, kita akan temui azab sengsara yang ditempuhi oleh Nabi Muhammad SAW, diiringi dengan sesuatu yang menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu pemberian dan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW kerana sanggup bersusah payah dahulu.
Iringan penawar itu tadi ialah untuk menenangkan hati Nabi Muhammad SAW yang begitu banyak menempuh kesengsaraan, agar Nabi Muhammad SAW tidak berasa putus asa dan kekecewaan. Seperti yang kita dapat lihat ketika mana Nabi Muhammad SAW berhenti di bawah pokok anggur, yang mana ketika itu ada 2 orang anak Rabi'ah menyuruh Adas memberi buah anggur kepada Nabi Muhammad SAW, dan baginda melafazkan bismillah sebelum memakannya. Selepas sahaja Adas mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW adalah sama seperti Nabi Yunus, maka Adas terus menerpa ke arah Nabi Muhammad SAW dan memeluk baginda seerat-eratnya dan mengucup kepala, kedua kaki dan tangan Nabi Muhammad SAW. Apa yang saya ingin sampaikan di sini ialah kita sebagai umat Islam perlulah yakin bahawa setiap yang berlaku itu pasti ada hikmahnya, dan kita sebagai umat Islam janganlah mudah mengalah dan berputus asa dalam menghadapi segala dugaan yang diberikan. Yang ketiga, kita mesti turut sama menanggung sebarang bebanan dan kesusahan yang dipikul oleh pemimpin dan pembesar dalam menegakkan dakwah Islamiah, seperti dalam kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif, yang mana Zaid ibn Harisah melindungi Nabi Muhammad SAW daripada dilontarkan dengan anak-anak batu oleh hamba abdi, khadam dan juga anak-anak Bani Thaqif, sehingga kuda belah kaki Nabi Muhammad SAW luka. Tindakan ini adalah salah satu contoh yang mesti dilakukan oleh setiap Muslim demi menjaga keselamatan diri pendakwah, walaupun tindakan ini membahayakan diri sendiri. Beginilah keadaan setiap sahabat Nabi Muhammad SAW demi menjaga baginda. Maka kita sebagai umat Islam perlulah melindungi para pendakwah kita. Yang keempat, kita sebagai orang Muslim hendaklah percaya dan beriman terhadap kewujudan jin. Beriman bahawa jin adalah makhluk hidup dan bertanggungjawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama seperti manusia, walaupun daya panca indera kita tidak dapat untuk melihat kewujudan jin. Allah Subhanahu Wa Taala memang berkuasa menjadikan kewujudan jin tidak mampu dilihat oleh daya penglihatan dan ada pada mata manusia. Ini telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 31, ketika mana Rasulullah SAW beristirahat di suatu dusun Tamar. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW solat, datang sekumpulan jin dan mendengarkan bacaan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka pun beredar untuk menemui kaum mereka dan menyampaikan berita berupa peringatan untuk beriman dengan apa yang mereka dengar daripada Rasulullah SAW. Yang kelima, kita sebagai umat Islam janganlah gentar dan berundur bila berhadapan dengan dugaan ketika berdakwah, seperti yang berlaku bila mana Zaid ibn Harisah bertanya tentang apakah Nabi Muhammad SAW akan pulang, sedangkan kaumnya telah pun menghalau baginda keluar daripada Mekah. Dengan tenang Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan memberikan kelapangan dan jalan keluar daripada apa yang engkau sebutkan itu. Dan sesungguhnya Allah juga yang akan menolong agamanya dan mengangkat nabinya." Sebagai pengajarannya, kita sebagai umat Islam tidak boleh gentar dan berundur bila berhadapan dengan dugaan ketika berdakwah. Kejadian ini juga memberi pengajaran kepada kita bahawa perasaan bosan dan lemah semangat tidak akan kita rasai jika kita mengikut suruhanjaya keimanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan taufiknya. Wallahu a'lam. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih kepada sahabat saya yang telah bentang sebentar tadi. Saya Siti Sarah binti Mat Nur, nombor matrik 055699, akan meneruskan pembentangan kumpulan saya dengan tajuk Bai'atul Aqabah yang pertama. Sebelum berlakunya Bai'atul Aqabah yang pertama, sudilah saya untuk menceritakan bagaimana Bai'atul Aqabah yang pertama bakal terjadi. Okey. Di dalam tahun ke-11 selepas utusan Nabi Muhammad SAW, seperti biasa Nabi Muhammad SAW akan memperkenalkan diri baginda kepada kabilah-kabilah luar. Ketika berada di satu tempat yang bernama Al-Aqabah, iaitu letaknya di antara Mekah dan Mina, dan di situlah dilakukan lontaran jamrah Al-Aqabah. Baik, baginda telah sempat bertemu dengan beberapa orang daripada puak Al-Khazraj. Tanya baginda, "Siapakah kamu sekalian?"
Jawab mereka, kami dari puak Al-Khazraj. Tanya baginda semula, jiran-jiran Yahudi? Jawab mereka, ya. Kata baginda, sudikah kalian untuk duduk sebentar untuk mendengar aku bercakap sepatah dua? Baginda tidak membuang masa dengan menyuruh mereka ke jalan Allah dan menyuruh mereka kepada agama Islam. Di sampingnya, Rasulullah SAW pun membacakan beberapa potongan ayat Al-Quran Suci Al-Karim. Setelah terjadinya beberapa perbualan antara Nabi Muhammad SAW bersama beberapa puak kaum Al-Khazraj, mereka pun bersurai dan sebelumnya mereka telah berjanji untuk berjumpa di tahun akan datang di tempat yang sama, iaitu Al-Aqabah. Islam telah pun berkembang di Madinah pada tahun tersebut. Seperti yang dijanjikan, sekumpulan orang Ansar pun tiba seramai 12 orang lelaki bertemu di Al-Aqabah. Pertemuan ini dikenali dengan Al-Aqabah Al-Ula, iaitu Perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian ini dimetrikan seperti perjanjian wanita, yang juga di mana artikel Perjanjian Aqabah ini seperti artikel Perjanjian kaum wanita adalah tidak mengenai soal peperangan dan jihad. Di antara mereka yang terlibat dengan Perjanjian Al-Ula ini adalah As'ad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Ubadah bin As-Samit dan Abu Al-Hisham bin At-Tihan. Ubadah bin As-Samit menceritakan akan peristiwa tersebut. Rasulullah SAW telah menyeru kami yang 12 orang tadi dengan baginda berkata, marilah bersama berjanji dengan hamba dan jangan sesekali mensyirikkan dan menyekutukan Allah. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh anak-anak kamu. Janganlah kamu mendurhaka akan perintahku ini kerana hendak melakukan kejahatan. Barang siapa yang menunaikan segala janji-janji tadi, maka terimalah ganjaran istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa melanggar janji-janji tadi kemudian dibalas di dunia, maka itu adalah dendanya. Dan barang siapa melanggar perjanjian tadi akan tetapi Tuhan melindunginya, itu adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehendak Tuhan hendak membalas atas pelanggaran itu, maka itulah balasannya. Dan kalau kehendak Tuhan, yakni Allah, mengampuninya, kerana itu terserahlah kepada Allah jua. Ubadah bin As-Samit menyambung lagi dengan katanya, kami sekalian pun mengiya dan berikrar akan demikian. Ketika mereka hendak beredar dari situ, Rasulullah SAW telah mengirimkan bersama-sama mereka Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan mereka membaca Al-Quran dan mengajar segala sesuatu mengenai Islam, dan untuk mematangkan mereka soal-soal agama. Beliau ini dikenali dengan Muqri'ul Madinah, iaitu pembaca Al-Madinah. Maka begitulah terjadinya Perjanjian Aqabah yang pertama. Setelah selesai Perjanjian Aqabah yang pertama, mari kita melihat apakah pengajaran dan renungan yang kita peroleh daripada Perjanjian Aqabah yang pertama. Di sini kita dapat perhatikan Nabi Muhammad SAW sewaktu menjalankan usaha dakwahnya, bukan sahaja setakat menyeru kaum puaknya iaitu dari kabilah Quraisy, akan tetapi seruan dakwahnya menyeluruh kepada semua kabilah-kabilah luar yang mengunjungi kota Mekah dari penjuru-penjuru yang berasingan untuk mengerjakan haji. Baginda memperkenalkan diri baginda sebagai petunjuk di mana baginda menyeru mereka kepada agama dan akidah tauhid, di mana baginda berulang-alik ke sana kemari, ke sana ke sini, tetapi tidak ada sesiapa pun yang menyahut seruan tersebut. Imam Ahmad, Al-Hakim dan para ahli hadis yang meriwayatkan hadis sahih menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah memperkenalkan dirinya kepada pengunjung-pengunjung Mekah di musim-musim haji dengan katanya, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa aku untuk bertemu dengan kabilah-kabilahnya? Di sini puak Quraisy telah melarang aku dari menyampaikan firman dan seruan Tuhanku.
dalam masa 11 tahun. Demi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hidup dengan perjuangan yang gigih, tidak tahu letih, tidak tahu penat lelah. Di masa itu juga puak Quraisy begitu liar matanya untuk memerhati gerak-geri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencari ruang dan peluang untuk membunuh baginda. Berbagai corak dan cara penyiksaan yang dahsyat telah dihempap ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk melemahkan semangat baginda dalam perjuangan baginda. 11 tahun dalam perjuangan tidak putus-putus dan kesabaran menuju ke jalan Allah merupakan harga yang setimpal ke arah penyebaran dan perkembangan raksasa ke timur dan ke barat. Satu demi satu empayar dan dinasti tewas dan gugur di hadapannya. Rom dan Parsi tersungkur menarik nafas terakhir di bawah landaan dan badai arus perkembangan Islam yang agung. Akan tetapi, tidak akan terlaksana penyebahan yang sebenar tanpa pengorbanan tenaga yang ikhlas. Tidak akan nampak yang jati dari yang palsu tanpa dugaan dan tidak akan timbul yang benar dari yang munafik tanpa sengsara dan percubaan. Memang tidak adil dan saksama untuk mendapat habuan tanpa membelanjakan tenaga dan usaha masing-masing. Untuk ini semua, maka Allah telah mewajibkan dua perkara kepada manusia. Yang pertama, menegakkan syariat Islam dan masyarakatnya. Yang kedua, perjalanan ke matlamat tersebut adalah melalui liku-liku jalan yang penuh dengan onak dan dugaan. Sekadar itu sahaja penyampaian daripada saya, penceritaan beberapa cerita daripada saya. Saya akan serahkan sambungan cerita ini, sambungan pengajaran dan renungan ini kepada sahabat saya yang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Ain Syarmin binti Nur Azmi, nombor matrik 056031. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada pembentang sebelum ini. Jadi saya akan meneruskan pembentangan saya dengan menerangkan mengenai hasil yang mula dilihat selepas 11 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan dakwah. Baiklah, yang pertama, kejayaan yang diidamkan itu bukanlah daripada pihak Quraisy, akan tetapi daripada kelompok yang jauh terpencil dari Mekah dan Quraisy. Baiklah, sejak awal lagi mengkaji sejarah dakwah Islamiah, mengkaji dan menatap sejarah dakwah ini, dan mereka tidak berasa ragu-ragu dan syakwa sangka terhadap sifat dan sumber, iaitu kebenaran. Jadi oleh kerana itu mudahlah bagi orang-orang untuk beriman dan tidak akan berlaku kekeliruan dengan dakwah-dakwah yang lain. Rasulullah juga diutuskan dalam keadaan baginda seorang yang buta huruf. Maka seruan dakwah baginda ini telah timbul dalam tengah-tengah kalangan bangsa yang pada masa itu adalah buta kemajuan, yang mana mereka tidak pernah merasa atau melihat serta mengambil kemajuan dari luar. Maka dari itu Nabi dijadikan contoh unggul kerana budi pekertinya, sikap amanah baginda dan berperibadi mulia. Baiklah, nombor 2, Tuhan telah menyediakan ataupun menjadikan suasana dan penghidupan di Madinah ini untuk menerima dakwah Islamiah, yang mana dalam jiwa mereka ini telah ada persediaan jiwa untuk menerima agama Islam. Jadi apakah tanda-tanda persediaan jiwa itu? Baiklah, seperti yang kita tahu, di kota Madinah terdapat bangsa Yahudi dalam kalangan penduduk Arab, dan penduduk Arab ini pula terbahagi kepada dua kelompok terbesar, iaitu Aus dan Khazraj. Bangsa Yahudi ini terdiri daripada 3 kabilah seperti mana kita telah belajar dan dibentangkan pun oleh rakan-rakan kita sebelum ini, iaitu Bani Quraizah, Bani Nadir dan juga Bani Qainuqa. Jadi mereka ni, bangsa Yahudi ni tadi telah lama menghasut dan menyalakan api perpecahan di antara Aus
dan Khazraj. Jadi peperangan ni sering berlaku di antara dua kelompok ni, dan pernah suatu peperangan ni berlarutan lamanya. Ketika peperangan yang panjang berlarutan tersebut, pihak Aus telah mengikat janji dengan Bani Quraizah, manakala Khazraj pula telah mengikat janji dengan Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Jadi pertempuran terakhir yang berlaku ialah peperangan Bu'ath, yang mana sebilangan besar pembesar-pembesar dan pemimpin mereka ini terkorban dalam peperangan tersebut. Baiklah, yang ketiga, dalam perjanjian Aqabah 1 telah dapat diislamkan beberapa orang kenamaan Madinah. Seperti yang kita tahu, Islam ni bukan sekadar mengucapkan dua kalimah sahaja, akan tetapi keislaman mereka ini merupakan suatu pegangan dan keyakinan teguh mendalam serta menyeluruh. Dalam pada masa mereka mengucapkan dua kalimah syahadah, mereka telah memeterai perjanjian dengan Rasulullah SAW agar segala tingkah laku dan kehidupan mereka ini adalah mengikut agama Islam. Kehidupan seharian mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, semua adalah mengikut kepada landasan Islam yang benar. Seperti mana isi-isi perjanjian Aqabah pertama yang telah disebut dan dibentangkan dan diterangkan oleh pembentang sebelum ini. Baiklah, jadi saya akan menyebutkan semula, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa menyekutuinya. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak akan berzina. Keempat, tidak akan membunuh anak sendiri. Kelima, tidak akan melakukan kejahatan. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak akan melanggar perintah Rasulullah dengan tujuan hendak melakukan kejahatan. Jadi ini adalah isi-isi perjanjian yang mereka telah berjanji bersama dengan Rasulullah. Baiklah, seterusnya hasil yang boleh dilihat dalam perjuangan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya adalah tidak syak dan tidak dapat disangka lagi bahawa Rasulullah yang memikul tanggungjawab berdakwah untuk agama Allah, iaitu agama Islam. Baginda juga merupakan utusan untuk segenap manusia, maka sudah tentulah disampaikannya dakwah tersebut. Jadi apakah hubungan dakwah dengan mereka yang memeluk agama Islam? Bila dalam rangka pengutusan dan pengiriman Mus'ab bin Umair oleh Rasulullah SAW bersama dengan 12 orang ke Madinah adalah untuk mengajarkan kepada orang-orang di sana mengenai Al-Quran dan hukum hakam agama. Baiklah, dalam tugas Mus'ab bin Umair ini, beliau pernah diserang oleh orang-orang yang musyrik, yang mana mereka pernah mengangkat tombak mengancam jiwa Mus'ab bin Umair ini. Akan tetapi Mus'ab ini tidak melakukan apa-apa pun untuk mempertahankan dirinya, kecuali apa yang dilakukan beliau ialah beliau membaca beberapa potong ayat Quran dan menyebut beberapa hukum Islam. Jadi tidak disangka mereka yang tadi mengangkat tombak mengancam jiwa yang mengganggu Mus'ab ni tadi meletakkan senjata dan terus mengikuti kuliah Islam yang diberikan oleh Mus'ab bin Umair itu. Jadi dari situlah agama Islam ni pun mula berkembang dengan pesatnya di Madinah. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan siapakah itu Mus'ab bin Umair. Seperti yang telah dijelaskan tadi, Mus'ab bin Umair ini yang diutuskan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan tentang agama Islam, untuk mengajarkan tentang Al-Quran, hukum hakam agama. Jadi Mus'ab bin Umair ini merupakan putera Arab yang hidup dalam kemewahan dengan memakai pakaian yang serba mahal. Akan tetapi apabila sahaja beliau memeluk Islam, maka segalanya yang beliau miliki ditolak ke tepi. Jadi dengan semangat keislaman yang beliau miliki, beliau turut serta di barisan hadapan
di belakang Rasulullah SAW untuk berdakwah dan menyeru manusia ke jalan yang benar. Beliau juga dengan rela hati menerima siksaan daripada kaum Quraisy dan begitulah keadaannya sanggup berkorban untuk Islam hingga ke titisan dan nafasnya yang terakhir. Jadi beliau ni telah gugur syahid dalam peperangan Uhud. Jadi dengan pakaian yang hanya selai saja di tubuhnya, baju labuhnya tidak mencukupi untuk menutupi aurat jenazahnya, sehingga kan kalau ditutup kakinya akan terdedah kepalanya, dan apabila ingin ditutupkan kepalanya maka kakinya pula akan terdedah. Jadi mereka yang menguruskan jenazah Mus'ab bin Umair ini menceritakan perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Jadi apabila sahaja Rasulullah SAW mendengar mengenai perkara tersebut, baginda pun menangis kerana teringat kembali betapa beliau sanggup menolak kemewahan dunia semasa mudanya dahulu. Beliau ini sanggup berkorban nyawa, berkorban jiwa, tenaga dan masa untuk mengejar janji Allah. Jadi Rasulullah pun bersabda, ditupilah bahagian kepalanya dengan baju labuhnya itu dan kakinya dengan kayu iskur. Jadi daripada sini dapat kita lihat bahawa pengorbanan dan jasa yang besar, yang amat besar daripada Mus'ab bin Umair ini dalam memperjuangkan, berkorban dalam menyebarkan, menyampaikan bersama-sama dengan Rasulullah SAW mengenai agama Islam. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salami Al-Husna binti Sahari, nombor matrik 055774. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan sahabat saya dengan tajuk Perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang kedua ni dia berlaku pada musim haji tahun ke-13 kerasulan baginda, iaitu pada Jun 622 Masihi. Kaum muslimin penduduk Yathrib, dia bersama-sama dengan kumpulan haji musyrikin, dia telah datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Mereka membuat beberapa pertemuan sulit dengan baginda sehinggalah berakhir dengan persetujuan antara kedua belah pihak yang akan bertemu semula di pertengahan hari-hari tasyrik, iaitu di persimpangan berhampiran dengan Aqabah, di mana upacara jamrah pertama dilakukan di sana. Pertemuan itu juga dalam suasana rahsia, iaitu di tengah malam yang sangat gelap gelita. Ka'ab bin Malik Al-Ansari dia telah bercerita, kami telah keluar ke tempat haji. Sebelumnya telah pun kami membuat perjanjian dengan Rasulullah untuk bertemu di Aqabah di pertengahan hari-hari tasyrik. Malam yang kami janjikan itu turut serta ketua pimpinan kami dan orang yang kami muliakan. Perjumpaan itu sengaja kami rahsiakan dari kaum sebangsa kami yang mana masih lagi musyrik yang turut serta untuk mengerjakan haji. Di malam tu kami telah berbicara dengan Abdullah bin Amru, iaitu ketuanya. Dia kata, wahai Abu Jabir, tuan adalah salah seorang pemimpin kami dan tokoh yang kami muliakan. Sebenarnya kami tidak rela engkau dicampakkan ke dalam api neraka sebagai bahannya. Dengan itu kami menyeru kepada Islam dan kami ceritalah tentang pertemuan kami dengan Rasulullah di Aqabah. Kata Ka'ab lagi, tanpa berlengah, Abdullah bin Amr ni dia terus saja mengucapkan 2 kalimah syahadah. Dan beliau turut serta dalam pertemuan di Aqabah dan menjadi naqib ataupun ketua dalam perjanjian tersebut. Lepas tu bilangan mereka yang menyertai perjanjian Aqabah adalah seramai 75 orang, iaitu 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan, iaitu Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amru. Apabila Rasulullah sampai dekat Aqabah tu, Rasulullah ni datang bersama dengan bapa saudaranya, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana beliau masih lagi kekal dalam agama asalnya, iaitu bukan Islam, tetapi beliau rela sertai dan menyokong anak saudaranya dan menjadi orang pertama yang bercakap dalam majlis tersebut. Seterusnya adalah perbincangan awal dan penjelasan tanggungjawab yang penting oleh Al-Abbas.
Al-Abbas, iaitu bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan betapa beratnya tanggungjawab yang harus mereka semua pikul apabila termenterainya perjanjian Aqabah yang kedua ini. Lepas tu beliau kata, "Wahai kalian Al-Khazraj, sebagaimana yang kamu tahu Muhammad ini darah daging kami. Sehingga kini kami masih mempertahankannya dari kemarahan kaum kami, sehingga kini beliau masih lagi kesayangan kami dan terpelihara di tanah airnya. Tetapi beliau ini berkeras untuk menyertai kamu dan bersama kamu. Sekiranya kamu sanggup memberi keamanan kepadanya, maka itu adalah hak kamu untuk mengambil Muhammad daripada kami bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekiranya kamu merasa tidak sanggup atau akan biarkannya berkeseorangan, maka lebih baik dari sekarang lagi kamu tinggalkannya. Kerana di sini beliau masih lagi mulia dan dijaga oleh kalangan kaumnya." Lepas tu Ka'ab dia cerita, "Kami menegaskan kepada Al-Abbas, kami faham satu persatu apa yang Tuan bicarakan. Sekarang kami hendak mendengar dari Rasulullah. Ayolah Rasulullah, sebutkanlah sahaja kewajipan kami kepadamu dan kepada Allah sekehendak hatimu." Jadi jawapan yang beliau berikan ini menggambarkan keazaman, keberanian, keimanan dan keikhlasan yang sangat infinite lah dalam sanggup menanggung beban tanggungjawab yang agung ini, serta mereka dah pun mengukur akibat daripada kesanggupan mereka itu. Seterusnya adalah agenda Bai'ah Aqabah yang kedua ni, dia ada 5, iaitu yang pertama mendengar dan mematuhi dalam keadaan yang segar ataupun malas. Yang kedua, berinfak semasa susah dan senang. Yang ketiga, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, berjuang kerana Allah tanpa mempedulikan kecaman orang. Yang kelima adalah menyokong Rasulullah walau apapun situasi. Setibanya Rasulullah sampai di kalangan kamu, maka kamu harus mempertahankan Rasulullah sebagaimana kamu mempertahankan anak dan isteri kamu, dan balasannya adalah syurga Allah di akhirat kelak. Seterusnya adalah memastikan beban tanggungjawab bai'ah. Setelah selesai perbincangan agenda bai'ah dan mereka pun dah bersetuju untuk memulakan pemerteraian, maka bangun seorang demi seorang daripada dua orang tokoh utama yang telah pun memeluk Islam di dalam dua musim haji tahun lalu, iaitulah tahun ke-9 dan tahun ke-12, yang untuk menyatakan betapa beratnya beban tanggungjawab yang bakal mereka pikul nanti, dan supaya apabila mereka berbai'ah nanti, mereka berbai'ah dalam keadaan yang jelas dan menjiwai tanggungjawab bai'ah yang mereka berikan itu, dan mereka mengetahui sejauh mana persiapan yang harus mereka lakukan untuk memberi sumbangan dan pengorbanan kepada Rasulullah SAW. Seterusnya adalah pengikatan bai'ah. Setelah persetujuan dicapai dengan semua agenda bai'ah dipersetujui dan setelah penegasan dibuat, maka pengikatan bai'ah pun dibenterai melalui berjabat tangan dengan Rasulullah SAW. Menurut Ibnu Ishaq, Bani An-Najjar ni dia menganggap As'ad bin Zurarah ni sebagai orang pertama yang meletakkan tangannya ke tangan Rasulullah SAW. Dengan itu, maka bai'ah Aqabah yang kedua ni pun berjalan dengan lancar. Kata Jabir, setelah itu maka seluruh kami bangun seorang demi seorang mementerai bai'ah dengan Rasulullah, dan baginda menjamin kami untuk masuk syurga. Untuk bai'ah kaum wanita pula, mereka mementerai dengan melalui lafaz akad bai'ah sahaja. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muna Amirah binti Hasbi, nombor matrik 054908. Terima kasih kepada pembentang sebelum ini. InsyaAllah saya akan membentangkan sedikit lagi berkaitan dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Isna Asyara Nakiban, iaitu pelantikan 12 orang sebagai nakib. Setelah proses bai'ah selesai dilaksanakan, Rasulullah SAW pun meminta supaya dipilih 12 orang nakib daripada kalangan Al-Khazraj dan juga Al-Aus yang bakal bertanggungjawab bagi pihak kabilah mereka itu dalam rangka usaha merealisasikan seluruh agenda bai'ah yang telah pun dipersetujui. Baginda berkata, ayah kemukakan 12 orang sebagai nakib untuk pimpinan kepada kaum kalian. Pemilihan pun dibuatlah dengan segera, yang terdiri dari Al-Khazraj 9 orang dan 3 dari Al-Aus. Nama-nama nakib daripada Al-Khazraj iaitu As'ad bin Zurarah bin Ats, Sa'ad bin Ar-Rabi' bin Amru, Abdullah bin Rawahah bin Sa'labah. Dan selebihnya kawan-kawan saya bolehlah melihat dalam kitab Rahih Al-Maktum muka surat 138.
Seterusnya daripada nama-nama nakib daripada Al-Aus iaitu Usaid bin Hudayr bin Simak, Sa'ad bin Khaisamah bin Al-Haris, Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Zubair. Selepas selesai pelantikan 12 orang nakib itu, Rasulullah pun menegaskan kepada nakib-nakib itu dengan berkata, kamu semua ini adalah penjamin sebagaimana golongan Al-Hawariyin adalah penjamin kepada Isa bin Maryam dan aku adalah penjamin kepada umatku. Jawab mereka yang telah pun dilantik itu dengan lafaz ya. Seterusnya, syaitan membongkar perjanjian Rasulullah, iaitu sebaik sahaja proses pementeraian perjanjian bai'ah itu telah selesai, tiba-tiba datang seekor syaitan yang sangat kecil ini ingin membongkarkan pertemuan tersebut bagi memaklumkan kepada pihak musyrikin Quraisy itu akan rahsia pertemuan ataupun perjanjian bai'ah itu. Syaitan itu lalu dia naik ke atas tanah yang tinggi dan dia laung dengan suara yang sangat kuat dan lantang. Dia kata, wahai penduduk Al-Khasib, kamu tahu tak Muhammad dan orang-orangnya ini, mereka telah berjanji setia untuk memerangi kamu. Selepas mendengar suara syaitan itu, Al-Abbas bin Ubadah ni yang telah mendengar suara syaitan itu, dia menyeru kepada Rasulullah. Dia cakap, demi dia Tuhan yang mengutuskan kau dengan kebenaran, sekiranya Tuhan hamba iaitu Rasulullah mahu, esok hari akan kami serang pihak Quraisy dengan pedang kami ini. Selepas Rasulullah mendengar kata-kata Al-Abbas bin Ubadah itu, Rasulullah jawab, kita belum diperintah lagi untuk bertindak sedemikian, tetapi pulanglah ke tempat kamu semua. Selepas itu mereka semua pun pulanglah ke tempat masing-masing dan terus tidur hingga ke subuh hari. Pihak musyrikin Quraisy ni dia datang mengemukakan bantahan dia kepada pemimpin Yathrib ni. Selepas dia tahu yang ada perjanjian bai'ah ni, pihak pemimpin Quraisy ni dia menghantar wakil untuk bertemu dengan penduduk Yathrib ni. Lalu wakil yang telah diutuskan oleh pihak Quraisy ni berkata, wahai kalian Al-Hajrat, sebenarnya sudah sampai ke pengetahuan kami di mana kamu datang menemui saudara kami itu dengan hasrat kamu untuk membawanya keluar dari pangkuan kami. Malah kami sudah berjanji setia untuk memerangi kamu. Demi Allah, sesungguhnya tidak satu kabilah Arab pun yang senang untuk menyaksikan peperangan yang timbul di antara kami dan mereka, di mana kamu sebahagian daripadanya. Oleh kerana pihak Quraisy itu dia bertemu dengan pihak musyrikin Yathrib, lalu pihak musyrikin Yathrib ni tidak tahu langsunglah berkenaan dengan perjanjian bai'ah tu. Mereka pun berani bersumpah dan menegaskan kepada pihak Quraisy bahawa apa yang mereka tuduh itu, apa yang mereka kata itu sama sekali tidak berlaku. Oleh itu mereka pun berjumpa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul pula, di mana beliau menegaskan ini semua adalah palsu belaka. Tidak munasabah perkara ini berlaku dan tidak munasabah kaumku boleh bertindak dengan berbuat demikian. Kalau aku di Yathrib, mereka tidak akan bertindak sesuatu kecuali setelah mengambil pendapatku. Kaum muslimin yang mendengar perbualan itu, mereka semua masing-masing berdiam diri. Tiada seorang pun yang bersuara, tiada seorang pun yang mengiyakan kebenaran kata-kata itu. Dan dengan itu, pihak Quraisy ni lebih condong untuk menerima penegasan oleh pihak musyrikin Yathrib tu, dan mereka pulang dengan membawa 1000 kegagalan. Selepas itu, pihak musyrikin Quraisy ni dia tidak puas hati. Dia tak mengalah, dia terus mencari kesahihan tentang berita berkenaan. Dia terus menggali kebenaran itu dan akhirnya dia menjumpai kebenaran itu bahawa bai'ah itu benar-benar berlaku. Dan lalu dia cepat-cepat menunggang kuda lalu untuk memburu jemaah yang menghadiri bai'ah itu. Tetapi malangnya mereka terlewat. Tetapi mereka terserempat dengan Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amru. Lalu mereka memburu kedua-dua orang itu, tetapi malangnya Sa'ad bin Ubadah itu telah pun berjaya ditangkap dan Al-Munzir bin Amru berjaya melarikan diri. Dan selepas itu telah datanglah Al-Mu'tam bin Adi dan Al-Haris bin Harb ni selepas dia mengetahui keadaan Sa'ad
yang sangat diseksa oleh pihak Quraisy tu. Al-Mu'tam bin Adi dan Al-Haris bin Harb ni dia menolong Sa'ad kerana Sa'ad pernah memberi perlindungan kepada kabilah mereka yang melalui Yasrib. Dan akhirnya Al-Mu'tam dan akhirnya Sa'ad bin Ubadah ni berjaya diselamatkan oleh mereka daripada kekejaman pihak Quraisy. Inilah dia Bai'ah Al-Aqabah yang kedua yang dikenali sebagai Bai'ah Al-Aqabah Al-Kubra. Baiklah, kita pergi kepada pengajaran dan pembelajaran bagi perjanjian Aqabah yang kedua ini. Perjanjian ini adalah seperti dengan perjanjian yang pertama, iaitu perjanjian Aqabah yang pertama, kerana kedua-dua ini merupakan pengisytiharan ikrar ketaatan dalam Islam di hadapan Rasulullah SAW, mengangkat sumpah taat setia dan ikhlas demi agama Allah dan berikrar untuk menjunjung segala perintah Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun, perjanjian Aqabah pertama dengan perjanjian Aqabah yang kedua ini mempunyai perbezaannya, iaitu titik perbezaannya, yang mana pertama, bilangan peserta dalam perjanjian Aqabah pertama mempunyai seramai 12 orang lelaki, dan di dalam perjanjian Aqabah yang kedua dia meningkat kepada 70 lebih orang lelaki dan juga 2 peserta wanita. Perbezaan yang kedua iaitu perjanjian pertama tidak menyebut sama sekali soal jihad dan perjuangan. Sebaliknya, pada perjanjian yang kedua dengan terus terang menyuarakan supaya jihad, perjuangan dan mempertahankan keselamatan Rasulullah SAW itu menjadi tanggungjawab tiap-tiap Muslim dengan apa jua cara sekalipun. Perjanjian kedua pula merupakan faktor asas kepada peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah, dan oleh demikian ianya begitu lengkap dan merangkumi segala prinsip yang bakal dilaksanakan selepas hijrah nanti. Dari sini dapatlah kita fahamkan bahawa perintah berjihad dan berperang di dalam Islam ini tidak diwajibkan kecuali setelah berlakunya hijrah ke Madinah. Selepas itulah perintah berjihad dan berperang itu diwajibkan. Allah ada berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-39 yang bermaksud, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan Allah adalah maha kuasa menolong mereka itu. Kesimpulannya daripada perjanjian Al-Aqabah yang kedua ini, memang ada sesuatu yang dikehendaki Allah hingga berita perjanjian ini sampai ke pengetahuan musyrikin Makkah. Begitu juga tentang persetujuan yang dicapai antara Nabi Muhammad dan penduduk Madinah. Mungkin sebagai hikmah ilahi ialah menyediakan alasan atau sebab musabab untuk berhijrah. Kita dapati berita ini sangat memberi gambaran yang sangat hebat dan kesan yang begitu mendalam dan dapat dilihat, dan usaha-usaha pihak kafir Quraisy tu dalam mengganggu dan akhirnya mereka turut merancang untuk membunuh baginda. Walau bagaimanapun, perjanjian Al-Aqabah yang kedua ini merupakan pendahuluan kepada perpindahan dan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada pembentangan kumpulan kami.